Kenapa warga UMNO pula boleh bersekongkol, boleh terpengaruh dengan apa orang kata pada dia dan tonjang pada Datuk Seri Zahid Hamidi? Ini saya hairan. Ini saya katakan, aku hairan. Kenapa begitu jadinya? Nah, sekarang ni cerita tentang rakaman perbualan Datuk Zahid dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang direkodkan. Sebab saya kata, halo. Pertama-tama sekali, okeylah. Sekarang sebenarnya Datuk Zahid sudah membuat penafian. Okey, saya tadi pergi pejabat UMNO, tak dapat jumpa dengan beliau. Saya berjumpa dengan pegawai. Mereka buat penafian dan menyerahkan perkara ini kepada pihak polis untuk menyiasat. Itu satu bab. Bagi saya, pandangan saya, bagi itu tak perlu nak nafi pun. Saya kata, benda dah ada, okey lah, itu apa masalahnya? Isunya apa? Isunya apa? Dalam isu perbualan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Zahid Hamidi. Kalau benda itu berlaku, isunya apa? Adakah dikatakan Datuk Seri, kalau sekarang ni, lepas ni besok, kita jatuh ke kerajaan, Datuk Seri Perdana Menteri, pastikan kes saya lepaskan ya? Itu boleh. Ini tak ada. Cuma yang kita dengar, halo, yes, wah, hebatlah Zahid. Sebab hubungan mereka dari dulu lagi. Dari dulu lagi adanya hubungan. Jangan dinafikan. Masalahnya mereka cuba nak menafikan. Seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim itu alien to the UMNO. Ini jadi masalah. Jangan lupa beliau pernah menjadi timbalan presiden. Waktu beliau menjadi timbalan presiden, Datuk Seri Zahid Hamidi adalah ketua pergerakan pemuda. Cuma janganlah waktu beliau jadi timbalan presiden UMNO, anda cium tangannya bagi nak. Anda bodek kerana waktu itu beliau sebagai Menteri Kewangan. Anda juga mendapat laba. Saya tak ada apa-apa. Saya melihat mereka-mereka sekarang ni yang maki hamun Anwar Ibrahim ni adalah orang-orang yang mendapat bahagian, yang mendapat laba juga. Sekarang ni kerana dia di luar. Janganlah di luar tu di palang sepi. Ini keadaan sebenarnya. Jadi kalaulah dia hubungan itu ada, saya mengatakan kalau benar Datuk Zahid yang menghubungi, ini presiden. Sebab saya jumpa Zahid, tak dapat jumpa Datuk Zahid. Tapi yang saya dapat bahawa keadaan sekarang ini, bahawa beliau menafikan. Dan kalau gitu keadaannya, kita tunggu. Kita tunggulah. Kerana kita nak tengoklah macam mana. Dulu pun kita ada juga videotip dan sebagainya. Okey, videotip antara Datuk Azmin Ali dengan Hafiz. Sampai sekarang masih belum dapat dibuktikan. Ini soal video-video ni susahlah nak cakap. Zaman teknologi sekarang ni. Sebab tu saudara, kalau nak cakap apa semua pun berhati-hati. Sebab orang boleh tip saya, tak ada takut. Sebab tu telefon saya, orang nak cakap lah. Sebab saya tak ada apa-apa. Nak tip ke tak tip ke, carry on lah. Saya akan berhubung dengan semua orang. Sebab bagi saya, semua orang adalah sahabat. Sama ada saudara suka tak suka pada saya mana tahu apa yang ada dalam hati anda. Jadi saya beranggapan kita menyantuni semua orang. Berbalik pada kisah Datuk Seri Zahid Hamidi, mungkin, ini kemungkinan pemikiran saya. Mungkin saya silap. Ini sebab saya kata, mungkin saya silap. Saya ingin memberi pencerahan. Itu saya nak beritahu Saudara Rahman. Sabarlah dulu. Saudara ni tak sabar. Kenapa? Suka saya nak tengok orang maki hamun sana. Relax lah, brother. Saya nak bagi pencerahan. Ini saya kena marah juga. Rahman ni masuk, dia probok saya. Saya bukan tak tahu latar belakang saudara. Saudara juga adalah berkawan ahli UMNO. Sekarang saudara tidak lagi ahli UMNO. Saudara ahli Parti Pribumi. Tentulah saudara marah kalau saya beri pencerahan begini. Relax lah, brother. Saya menyantuni anda. Relax, brother. Saya tahu lah, kita jumpa biasa minum dekat ini dekat Riverside tu. Okey lah, relax lah. Saya setengah memberi pencerahan. Okey, kalau saudara rasa hebat, saudara buka lah gelanggang saudara. Supaya orang dapat dengar pula anda punya argument. Saya melihat bahawa kemungkinan, kalau benar dia bercakap. Okey, kalau benar, mungkin inilah sebagai persiapan awal. Saudara jangan lupa semalam saya dah bagi tahu. Saya dah bagi tahu semalam. Saya dah bagi tahu 2 malam dulu. Saya dah bagi tahu 3 malam dulu. Sebab saya melihat pola-pola politik ini berasaskan pada pengalaman saya. Bahawa ini juga akan terjadi. Mula-mula saya meramalkan besar kemungkinan Muafakat Nasional akan hancur. Kerana kita mengundang hadirnya ular berbisa, iaitu Parti Pribumi Bersatu. Yang mengundang ni puak-puak yang sekarang ni sedang menentang Datuk Seri Hamidi lah. Ini keadaan. Jangan cuba mengalihkan peraduan. Sebab saya nak bagi tahu, Datuk Seri Anwar Musa pun pernah satu ketika membayangkan pada 18 Mac 2017. Kita ada rekod semua.
Tan Sri Anwar Musa menyatakan bahawa Parti Pribumi Bersatu Malaysia dilahirkan hasil usaha DAP. Itu kenyataan Tan Sri Anwar Musa. Hari ini dia mendewakan Parti Pribumi Bersatu ni bagai negara. Tanggal 18 Mac, sila refer. Tan Sri Anwar Musa menyatakan ini dilaporkan oleh bernama satu agensi kerajaan. Jadi kemudian dia juga pernah menyatakan bahawa dalam keadaan neopolitik hari ini bahawa seharajanya UMNO memikirkan untuk bekerjasama dengan DAP. Dia tak kata PKR dengan DAP. Dia pernah menyatakan begitu. Dan sekarang ni dah pola-pola apa semua maki orang. Saya relax lah. Relax saja. Sebab bagi saya ini, sebab dia kata semasa menjadi Ketua Agung UMNO, dia juga pernah melontarkan pandangan agar UMNO menjalinkan kerjasama politik bersama PKR dan DAP. Ini kenyataan dia. Sebab itu orang kata sebelum kita nak bercakap, kena fikir. Ini. Dan sekarang ni, antara Datuk Seri Hamidi dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalaulah benar dia bercakap. Kalaulah benar, okey, mungkin beliau membuat persiapan. Kerana hari ini, Muafakat Nasional sudah berjaya untuk dibunuh. Saya dah bagi tahu berkali-kali, Muafakat Nasional ini adalah mimpi ngeri kepada PBM. Muafakat Nasional ini adalah mimpi ngeri kepada mereka-mereka yang dulu ada pada UMNO dan PAS. Tapi mereka merasakan kalau berada dengan adanya Muafakat Nasional, maka dia dapat jadi menteri dan sebagainya, mahu dipertahankan, maka gunakanlah Muafakat Nasional ini. Akhirnya Muafakat Nasional retak dan berlaku perbalahan. Saya berdoa agar warga PAS tidak mengizinkan walaupun mungkin berlaku perpecahan dalam Muafakat Nasional. Tapi santunilah calon-calon yang baik yang mungkin didatangkan oleh UMNO. Satu. Yang kedua, dulu mereka mengatakan bahawa UMNO ini mahu diharamkan. Adanya usaha 16 orang bawa kes ke mahkamah kerana UMNO tidak menjalankan pemilihan asalnya. Tapi kes itu telah pun dibuang. Okey, jangan lupa. Kemudian ada usaha mengatakan bahawa UMNO tidak menghantar borang 9. Ini saudara jangan lupa, ya 2 tahun dulu. Apabila saja Datuk Seri Zahid Hamidi menjadi Presiden UMNO, beliau tidak mahu mengikut kehendak Tun Dr. Mahathir, membawa semua ahli parlimen menyokong PBM. Maka dia cari kesalahan. Antara kesalahannya adalah apabila UMNO tidak menyediakan borang 9. Saya kena tahu, pendaftaran UMNO ini bukan dibuat di ibu pejabat. UMNO bukan parti dari atas ke bawah. Dia dari bawah ke atas. Pendaftaran UMNO setiap cawangan. Jadi dicari kesilapan. Kerana itu, mesyuarat Agung Cawangan mestilah ada dia punya minit. Minit itu hendaklah disertakan dengan borang 9. Sebanyak 22,000, berada. Waktu itu Tan Sri Anwar Musa Ketua Agung. Yang saya katakan dulu, mampir satu lori bawa pergi ke ROS. Itu usaha pertama. Kedua, untuk menghancurkan UMNO. Tak dapat juga lagi. Kemudian datang lagi ke mahkamah. Dan hari ini juga diusahakan lagi. Usaha mereka untuk membunuh UMNO. Dan ini kenyataan yang saya dengar sendiri daripada mulut Datuk Seri Anwar Ibrahim. Waktu persidangan parlimen, bukan yang terbaru, yang sebelum itu. Dia kata, Kamal, nak beritahu kat you lah. Sejahat-jahat, dia kata, I takkan bunuh parti di mana mak bapak I jadi ahli dia. Tak sampai hati I lah. Dan saya juga berborak dengan orang daripada parti PKR. Waktu itu mereka dalam kerajaan, saudara. They are in the government at that time. Perdana Menterinya Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menteri Dalam Negeri waktu itu Tan Sri Muhyiddin. Jangan lupa, ini keadaannya. Dan memang ada usaha untuk mengharamkan UMNO. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, jangan. Kerana kalau usik UMNO ini, orang Melayu akan bangkit. Melayu tidak boleh kalau kacau aja UMNO ni, orang Melayu akan bangkit. Jadi, mereka merasakan, okey, kalau begitu, mesti, kalaulah bunuh UMNO, maka ahli-ahli UMNO saya dah bagi pencerahan. Seminggu dulu. Maka ahli-ahli UMNO ni akan berada dalam Barisan Nasional. Jadi untuk itu Barisan Nasional mesti dibunuh dulu sebelum bunuh UMNO. Dan jangan lupa, UMNO tak boleh bernaung dengan Muafakat Nasional. Sebab itu Muafakat Nasional dibunuh. Barisan Nasional out. Ini dia punya plan 1, plan 2, plan 3. Plan 3 adalah untuk mengharamkan UMNO. Saya kata, jalanlah kalau anda berkuasa. Anda dah berkuasa. Nak buat macam mana? Kita tak ada kuasa. Memanglah saya tahu, saya dah bercakap berkali-kali. Datuk Seri Zahid Hamidi juga mempunyai saham
atas masalah yang kita hadapi. Kerana beliau juga bersetuju untuk meletakkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Orang yang tak bersetuju Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, satu orang, iaitu Yang Berhormat Beliau Tengku Razili Hamzah. Berkali-kali saya cakap, kerana Tengku Razili Hamzah tidak percaya kepada Tan Sri Muhyiddin. Bila kita katakan tak apa, ada Muafakat Nasional, dia kata berhati-hati. Kerana PAN ni selalunya main kayu tiga. Ini dia dah bagi tahu. Sebab itu dia bagi tahu kalau boleh tariklah sokongan daripada PBM ni. Dia dah bagi tahu 4 bulan dulu, 5 bulan dulu. Tapi orang melihat ini sebagai dia suruh buat sebab dia tak jadi Perdana Menteri lah. Ini yang saya marah. Bukan Tengku Razali nak berebut. Dia kalau tak jadi Perdana Menteri, waktu kecoh langkah Sheraton, waktu itu istana dah tanya, payah-payah Ayali aja jadi Perdana Menteri. Dia kata tak mau. Tak boleh, tuanku. Saya dah refer balik kenyataan saya lepas. Sedangkan kadang-kadang saudara-saudara dengar lupa. Saya ingat apa yang saya cakap. Bahawa Tengku Razali bagi tahu pada istana, dia kata tak boleh, tuanku, sebab UMNO minta, kami dah bersetuju untuk diadakan pilihan raya. Tapi bila akhirnya istana kata dalam keadaan sekarang ni COVID lah, baru lagi pilihan raya apa semua tu, lantiklah seorang-seorang, okey lah dia tunggu. Akhirnya disetujui antara PAS dengan UMNO, iaitu PAS dan Barisan Nasional, dalam Muafakat Nasional, Tan Sri Muhyiddin. Bila Tan Sri Muhyiddin buatlah ST. Saya semua menyuarakan apakah pelantikan seorang Perdana Menteri itu melalui ST. Ini kesongsangan dalam politik. Tak apalah. Tengok kata okey lah, carry on lah. Tak ada masalah. Dan berlakulah kebobrokan demi kebobrokan apabila Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Apabila dilihat Parti Pribumi Bersatu ini sudah pun besar dengan scheme of thing. Saudara jangan lupa. Sila buka dalam internet. Apa kata Tan Sri Muhyiddin? Orang UMNO tak susah. Kita offer je dia. Bagi jawatan menteri, bagi jawatan timbalan menteri, bagi JLC. Apa kita boleh tawan mereka? Kan kita boleh jadi besar. Itu ada kenyataan. Jadi kerana itu usaha dilakukan. Jadi bila usaha dilakukan itu, barulah UMNO ini akan diganapkan. Matlamatnya untuk mengambil alih tempat UMNO. Saya kata mana boleh. Kerana Parti Pribumi Bersatu bukan Parti Melayu. Saya anak Melayu. Aku anak Melayu. Saya anak Melayu, saya nakkan Parti Melayu. Itu UMNO. Kalau nak bunuh UMNO, bagi saya kita akan pertahankan at any cost. Jadi, kerana Parti Berbumi membuat pengumuman bahawa parti tersebut membuka keahlian kepada bukan Melayu. Sebab itu saudara melihat perogol daripada DAP pun boleh menyertai Parti PBM. Santara yang hilang berada kat New Zealand itu juga berada dalam PBM. Dan ia bukan sebuah parti politik yang berteraskan Melayu. Ini realiti saya. Jadi mereka nak bunuh UMNO. Tujuannya ambil tempat UMNO. Jadi dalam keadaan begini, ke mana warga UMNO nak pergi?